Tiba-tiba dua-dua perasan yang kawasan tu dah tak macam kawasan ladang kelapa sawit. Kawasan yang diorang berada sekarang ni macam jauh ke dalam hutan dan juga berkabut. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek in Tai Jagat Channel. Nama aku dan kisah benar malam ini bertajuk Bunian. Disebabkan korang semua macam suka sangat kalau aku cerita pasal bunian, sebabnya view yang aku post video dekat TikTok pasal bunian dah mencecah 57k, which is Alhamdulillah. Memang aku rasa korang suka sangat video tu agaknya. Aku rasa bukan korang je, semua orang yang sukakan hal misteri ni akan tertarik dekat benda-benda yang menuju ke arah bunian ni, dan korang mesti nak lebih tahu pasal benda ni. Dan disebabkan itu, kali ni punya episod aku akan cerita pasal bunian, yang mana dia adalah link dengan video Pakcik M aku sebelum ni, dalam episod sebelum ni. Maksud aku, dia adalah POV daripada Pakcik M aku. Cerita ni daripada Pakcik M aku sendiri. Dia katakan, what's that sound? Dia dengan kisah benarnya sendiri telah memasuki alam bunian sebanyak 2 kali sepanjang hidup dia. Dan salah satu kisah yang dia termasuk dekat dalam tempat bunian tu adalah bersama ayah aku sendiri. Waktu aku masih lagi kecil. Okay, sebelum apa-apa start, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Time tu bapa aku baru je berkahwin. Taklah baru sangat, kiranya time tu anak dah 2. Dan kalau korang tahu pasal kisah bunian ni, ada video aku sebelum ni yang mana aku akan attach linknya kat bawah kalau korang tak tahu yang mana satu. Yang pasal Wak Mat nampak api bunian dekat belakang rumah dengan mak aku. Wak Mat ni adalah bapa saudara mak aku, dan Pakcik M ni adalah bapa saudara aku. So kiranya Pakcik M aku ni ada beradik dengan mak aku. Faham tak maksud aku? Okay, faham je lah. Okay, time tu bapa aku ni join dorang untuk pergi menembak ayam dekat salah satu kawasan hutan ataupun kawasan ladang kelapa sawit di Seri Ceding, Banting, Selangor. Okey, daripada penceritaan ayah aku pula, dorang ni bertiga, iaitu Wak Mat, Pakcik M aku dan bapa aku, akan pergi menembak ayam dekat kawasan tu time ada waktu lapang. Sebabnya Wak Mat ni memang suka tahu tembak ayam, kiranya memang hobi dia, dan dia ada lesen untuk menembak. Yelah, nak tembak orang, nak tembak binatang ni ataupun tembak apa-apa ni bukan suka-suka hati, mesti ada lesen kan. Dan pakcik aku bersama bapa aku dan juga Wak Mat ni pergilah menaiki kereta ke sana. Time tu mak aku dekat rumah lah dengan aku dengan abang aku. Pada apa yang bapa aku cerita, selalunya diorang tak keluar tau daripada kereta. Selalunya bapa aku akan duduk dekat seat belakang, pakcik mak aku dekat bahagian penumpang yang belah depan, dan juga Wak Mat memandu. Dan diorang akan tembak ayam ni daripada dalam kereta sahaja. Dan bila kena tembak, pakcik aku ataupun bapa aku akan pergi ambil, keluar kereta dan pergi ambil masuk dalam kereta. Diorang maksudnya memang tak selalulah keluar daripada kereta untuk tembak ayam tu. Tapi hari tu nak dijadikan ceritanya, diorang keluar kereta dan Wak Mat tu tunggu dekat dalam kereta. So waktu tu yang pasti bukan malam, sebabnya macam mana nak tembak ayam kalau malam kan tak nampak apa-apa. Aku tak pasti siang ke, pagi-pagi buta ke, ataupun tengah hari ke, petang ke, aku tak pasti. Dan tu aku kena tanya balik lah dekat bapa aku. Tapi time tu Wak Mat ni tunggu dalam kereta, dan bapa aku dengan pakcik mak aku masuk ke dalam hutan untuk tembak ayam. Bapa aku cakap diorang hanya akan keluar daripada kereta kalau ayam tak ada dekat kawasan dekat-dekat situ. Dan jadikan cerita, memang waktu tu banyak sangat ayam yang berada berdekatan kereta diorang. So diorang kena keluar dan masuk ke ladang kelapa sawit tu untuk mencari dan memburu ayam di hutan. Macam korang tahu, dekat ladang kelapa sawit ada macam-macam benda, macam-macam binatang berbisa dan juga benda-benda yang tak berjasad yang kita tak nampak. Tembak punya tembak. Bapa aku ni tak perasan yang sebenarnya dorang dah terlebih masuk ke dalam hutan. Sebabnya dia kan, waktu awal-awal tu ayam tak ada tau dekat luar-luar tu. Bila tembak punya tembak, makin lama, makin masuk ke dalam hutan, makin banyak pula ayamnya. Dan bapa aku pun tak perasan yang dorang sebenarnya termasuk lebih dalam. Pakcik M aku ni sebenarnya dah perasan tau yang dorang dah jauh daripada kawasan luar tu. Pakcik M aku ni ada tegur bapa aku macam, bang dah macam dah jauh ni, macam tu kan. So bapa aku pula
Sebab tengah syok tembak ayam kan, macam banyak lah rezeki ni, boleh sembelih, boleh buat makan kan, macam tu. Nak kata tamak tu tak adalah juga sebenarnya, tapi sebab dia nampak depan mata kan, biasalah manusia, makin dalam makin banyak tau dia punya ayam dia. Tak tahu kenapa. Maksudnya kat sini ayam tu macam attract dorang masuk lebih dalam tau, sebab bahagian luar tu tak ada ayam. Lepas tu tembak. Pakcik em aku ni banyak ni, dah kira kan dah pegang ayam ni banyak dah ni kan. Sambil jalan, tiba-tiba dua-dua perasan yang kawasan tu dah tak macam kawasan ladang kelapa sawit. Kawasan yang diorang berada sekarang ni macam jauh ke dalam hutan dan juga berkabus yang memang berkabus, lepas tu sejuk. Bila angin datang mendera tu, angin hembus tu dia macam angin tu sejuk, macam tu. Macam pakcik em aku cakap, diibaratkan macam diorang tu berada dekat Genting Highland, dekat Pahang tu, dekat Cameron Highland, dekat di Genting. Dia punya sejuk, dia punya kabusnya tu sama, lebih kurang macam tu. Tapi memang tebal, memang putih, berkabus, tebal, sejuk dekat kawasan tu. Tiba-tiba bayangkan, padahal tadi ladang kelapa sawit tau, macam putih je, tebal, tak nampak sangat keliling. Dan apa yang pakcik aku perasan, satu mentol lampu elektrik dekat tengah-tengah kawasan hutan tu. So pakcik aku tengok kan, bapak aku pun tengok, ada lampu. Selama diorang menembak dekat kawasan ladang kelapa sawit tu, tang mana pula datang lampu mentol dekat tengah hutan tu, menyala pula tu. Lepas tu pakcik aku tengok, bapak aku pun tengok, mana wiring dia, mana sambungan kepada wire tu kan, macam tak ada pun. Kenapa ada tiba-tiba ada mentol lampu kan? Tu pakcik aku macam dah rasa lain dah. Bapak aku time tu dah senyap lah. Bapak aku dah petak agak macam dah jauh sangat ni. Macam bapak aku macam dah tak berani nak cakap apa tau. Dan macam aku cakap dekat episod sebelum ni, pakcik aku ni seorang yang brutal, yang memang macam vibe dia tu tak samalah dengan vibe bapak aku. Yang bapak aku dikira macam lembut sikit lah. Vibe pakcik aku ni memang macam ganas, macam brutal lah, macam tu. Pakcik aku tengok, bang, dekat mana ni bang? Jauh dah ni kita. Lepas tu bapak aku macam bapak aku dah diam dah. Diorang jalan. Memang tempat tu semua berkabus, putih, sejuk dia tahu. Jalan, tak nampak jalan keluar. Jalan lagi, tak nampak jalan keluar. Ayam ke, apa ke, ladang kelapa sawit apa pun dah tak nampak dah. Semua macam putih, berkabus dia tahu. Jalan lagi, tiba-tiba diorang berdua ternampak ada sebuah rumah dekat tengah-tengah kawasan hutan tu. Rumah kayu yang macam atap nipah, rumah macam lama, tapi ukirannya moden. Faham tak maksud aku? Rumah ni macam rumah tinggi tau, rumah tinggi orang dulu tu. Dekat bahagian tangga tu ada ukiran kayu yang macam cantik lah. Ada macam tulisan-tulisan macam pelik dan cantik, dan tak tahu nak cakap macam ni, tapi pelik sebab tiba-tiba ada rumah dekat tengah-tengah hutan tu dengan ukiran yang cantik. Dan bapak aku dengan pakcik aku nampak betul-betul dekat depan pintu rumah tu ada seorang pakcik yang berjubah putih dan berkopiah putih. Di sebelahnya ada seorang perempuan macam pasangan suami isteri, macam dah tua lah, dah macam makcik-pakcik lah kiranya. Dan perempuan tu pakai telekong dan dia senyum je, dia diam je, tapi tak cakap apa-apa, dia diam je dan dia senyum. Dan pakcik em aku tanyalah, macam sebab tak ada orang lain dekat situ kan. Lepas tu pakcik em aku tanya dekat pakcik tu, pakcik berkopiah tu. Aku tak ingat sebenarnya pakcik em aku yang tanya ataupun pakcik berkopiah tu yang tanya pakcik em aku. Tapi salah satu tegur salah seorang. Pakcik em aku cakap lah, pakcik ni kat mana macam tu kan. Pakcik berkopiah tu tengok kan, dia tengok keliling kan. Lepas tu dia cakap, dia buat macam ni tau, dia pun jari tunjuk dia macam ni tau, anak berdua ni dah jauh ni, kata. Daripada mana macam tu kan. Diorang cakap lah lebih kurang yang diorang tembak ayam ke apa ke, lepas tu nak balik tapi macam dah tak nampak jalan lah. Macam tu kan, macam dah jauh je, macam sesat macam tu. Lepas tu pakcik berkopiah tu cakap, ini anak ni dah jauh ni, dia kata. Dah rentas beberapa kampung ni, macam tu. Lepas tu bapak aku macam dengan pakcik aku macam, kampung? Tapi diorang tunggu je lah pakcik dia cakap apa. Perempuan dekat sebelah pakcik berkopiah tu tak cakap apa-apa tau. Dia cuma senyum je lah macam tu. Tapi muka dia tak adalah ganas ke apa. Dia just senyum je. Lepas tu pakcik berkopiah tu cakap, tak apa, bukan korang, dah takkan cakap korang kan. Tak apa, anak ni jalan terus je. Dia tunjuk macam tu kot jari dia. Anak jalan terus sampai depan. Jalan terus je. Tak ada belok-belok. Terus je
InsyaAllah depan tu jumpa jalan keluar. Macam tu, ada jalan besar macam tu. Lepas tu pakcik M aku macam okey bang, masih macam tu kan. Sama-sama. Lepas tu pakcik aku pesan tau. Pakcik M aku pesan dekat bapak aku. Pakcik M aku cakap, jalan je, ikut arahan pakcik tu, jalan terus je dan jangan pandang belakang. Sebab kalau diorang pandang belakang, diorang akan kembali sesat. So, diorang tak nampak jalan keluar. Lepas tu, diorang pun jalan ikut arahan pakcik buku kopiah tu. Jalan terus je. Jalan. Tiba-tiba kabus tebal tadi tu, yang suasana sejuk tadi tu, diorang dah tak nampak dah. Mentol lampu tu semua dah tak nampak dah. Tiba-tiba diorang jalan, diorang nampak ladang kelapa sawit dan juga jalan besar menuju keluar. Dan kat situ nampaklah jalan pulangnya macam tu. Lepas tu time tu lega lah bapak aku dengan pakcik aku macam alhamdulillah dia dapat keluar daripada situ kan. Lepas diorang keluar tu baru diorang toleh belakang. Tak ada apa-apa pun. Maksudnya just ladang kelapa sawit je dan tak ada apa-apa pun yang berkabus dan putih dan apa-apa yang pelik kat situ. Lepas tu memang pelik lah time tu. Dan pada waktu yang sama, ingat tak, Wak Ahmad kan tunggu dalam kereta, tunggu pakcik M aku dengan bapak aku balik kan. Dan time tu, waktu tu sebenarnya dah lewat tau. Sebab sepatutnya diorang kat situ bukannya lama mana pun. Sebab tembak-tembak sekejap lepas tu dah balik kan. Tapi Wak Ahmad aku ni dah sedap-sedap hati tau. Sebabnya dia kan lagi tua daripada bapak aku, daripada pakcik M aku. So memang dia, mengikut apa yang aku cakap dalam episod sebelum ni, dia adalah orang pertama yang tinggal dekat lorong tempat aku tinggal sekarang, yang mana nampak api bunyian tu. So dia memang orang lama dan dia memang tahu macam-macam benda lah. Memang tahu lagi banyak daripada pakcik M aku. Dan somehow waktu tu dia sedap-sedap hati sebabnya bapak aku dengan pakcik M aku tu tak balik-balik lagi dekat kereta. Sedangkan dah beberapa jam dalam hutan kan, memang tak nampak bayang-bayang. Pada waktu yang sama tu, waktu bapak aku dengan pakcik M aku tu sesat dalam tu, Wak Ahmad ni panggil tau. Dia panggil, dia jerit-jerit nama bapak aku dengan pakcik M aku ni. Tapi diorang tak ada siapa pun nyaut dan tak ada siapa pun yang keluar daripada hutan. Maksudnya memang dah jauh ke dalam. So Wak Ahmad ni memang dah risau lah. Dia panggil tak ada. Lepas tu tak lama lepas dia panggil tu, dia nampak ada kelibat 2 orang lelaki, yang mana satu tinggi dan satu pendek. Macam aku cakap dalam episod sebelum ni, pakcik aku ni seorang yang tinggi tau, dan bapak aku ni comel-comel je orangnya. So Wak Ahmad aku ni nampak kelibat 2 orang lelaki dewasa, yang mana satu tinggi dan satu lagi pendek. So Wak Ahmad aku ingat itu 2 orang lah, tapi jauh sikit ke dalam hutan. Tapi Wak Ahmad ni nampak bayang-bayang 2 orang. So Wak Ahmad ni pun jerit lah, panggil 2 orang, sini macam tu kan, sini balik, dah lewat ni macam tu kan. Tapi 2 orang tak balik-balik, macam tak keluar daripada hutan tu, walaupun dah nampak bayang-bayang 2 orang. Lepas tu Wak Ahmad tu panggil lagi, tapi dia dah rasa pelik, macam betul ke itu 2 orang? Lepas tu Wak Ahmad ni siap buka kereta high beam tau. Dia buka lampu tinggi, dia halakan ke hutan tu, sebab takut diorang tak nampak jalan. Kalau itu memang betul-betul diorang, takut diorang tak nampak jalan keluar tau. Lepas tu dia bagi lampu high beam, bagi diorang sedang keluar lah. Dan dia cakap, kalau betul kau anak buah aku dengan dengan bapak aku, kau keluar sekarang, macam tu kan. Maksudnya macam jangan main-main lah, keluar sekarang, pergi kat kereta ni. Kalau kau bukan, jangan kau berani-berani datang dekat sini. Wak Ahmad tu cakap macam tu. Lepas Wak Ahmad tu cakap macam tu, kelibat 2 orang yang satu pendek satu panjang tu terus hilang, masuk ke dalam hutan. Maksudnya memang terus hilang. So maksudnya memang bukan 2 orang berdua. Pada waktu yang sama, bapak aku dengan pakcik M tu tengah sesat. So Wak Ahmad ni tahulah yang sebenarnya bapak aku dengan pakcik M aku tu memang dah lagi jauh sesat ke dalam hutan, sebab ada benda lain menjelma dari diorang nak masuk dalam kereta Wak Ahmad aku tu. Bila settle je Wak Ahmad aku dah cakap dengan benda tahap apa yang nak masuk dalam kereta tu pergi, bapak aku dan pakcik M aku ni dapatlah keluar daripada hutan tu dan terus menuju ke kereta. Sampai je kereta memang kena marah lah dengan Wak Ahmad ni. Memang kena marah betul lah kan. Sebabnya dah lewat kan. Lepas tu tak perasan tembak-tembak ayam kan. Lepas tu terus termasuk ke dalam hutan kan, tak perasan. Lepas tu Wak Ahmad tu cakap lah, jangan buat lagi macam tu, lain kali panggil dia lah apa benda bla bla bla. Lepas tu diorang pun dengar je lah, nak buat macam mana, kena marah dia. Tapi aku tak pastilah diorang cerita ke tidak dekat Wak Ahmad aku yang diorang termasuk dekat tempat alam lain tu. Dan bila difikir-fikirkan balik, diorang tak tahu pun sebenarnya diorang termasuk dekat dalam alam bunian tu. Bila diorang dah keluar, dah beberapa ketika diorang fikirkan, rupanya memang aku termasuk dekat tempat alam bunian waktu tu. Dan kalau korang nak tahu, ciri-ciri alam bunian memang macam tu. Dia berkabus, sejuk, putih, macam tu. Dia
macam dekat Genting lah, kira dekat Cameron Highland lah, macam tu, sejuk je. So itu baru kisah pertama yang pakcik M aku cerita dengan ayah aku yang diorang termasuk dekat alam bunian ni. Dan aku tak ada bukti nak tunjuk yang diorang sebenarnya memang termasuk dekat tempat tu. Dan yang pasti ini adalah kisah benar yang memang aku tahu yang diorang tak tipu dan diorang mengalaminya sendiri. Dan terserah untuk korang percaya atau tidak. Yang pasti ini betul-betul terjadi dekat keluarga aku. Dan aku cuma menceritakan kisah ni kembali kepada korang. Besok kali ni tamat dekat sini. Sebabnya ada banyak lagi kisah Pakcik M yang aku nak ceritakan dekat korang untuk next episode. Stay tune untuk kisah seterusnya. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Terima kasih kepada sesiapa yang memang dah like, share, komen, follow aku dekat TikTok, subscribe aku dekat YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Dan sesiapa yang aku tahu ada ulang-ulang lagi video aku tengok ke, terima kasihlah banyak-banyak. Dan sorry lah kalau aku banyak bebel, sebab aku memang seorang yang banyak membebel. Sebab tu aku buat channel ni untuk aku bebel dekat korang cerita-cerita hantu yang korang rasa nak dengar, sebab dia sebenarnya adalah kisah benar. Terkepik intai jagat wujudnya memanggil cerita.